pada saat ini. Saya ucapkan Shalom. Kurang semangat. Saya ucapkan sekali lagi Shalom. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam pribadi setiap kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang saat ini secara online, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadapan Engkau pada saat ini. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau Bapa. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kami. Roh-Mu Bapa hadir bagi setiap kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dan naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku.
dengan kegiatan kami yang mungkin membuat hati kami Bapa, yang ketika kami datang di tempat ini mungkin ingin dipuaskan Bapa, atau kami ingin rindu Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih hidup kami Bapa. Kami mau dipenuhi oleh kebenaran firman, kami mau dipenuhi oleh hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga menuntun setiap kami Bapa. Ketika kami pulang dari tempat ini, berkat Tuhan akan kami bawa dan akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena kami tahu Kaulah Allah sumber kuat setiap kami. Yang mau memuji Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita tahu sepanjang minggu ini, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak mampu untuk hadir di tempat ini, karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Allah sumber kita katakan, jadi
sumber kekuatan bagi setiap kita. Sehingga ketika kita melewati hari-hari demi hari, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kita lalui ke depannya, sehingga kita pun akan berkumpul di tempat ini kembali. Mari kita minta Roh Allah yang memenuhi setiap kita. Kita minta Roh Allah yang memberkati setiap kita, yang memulihkan setiap hati kita yang mungkin saat ini sedang capek, yang mungkin saat ini sedang lesu, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan pergumulannya bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah akan membebaskan setiap apapun yang kita gumulkan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kita. Haleluya Yesus, yang memenuhi setiap kita, yang mengalir bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi
kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, benar Tuhan, kami minta Tuhan Engkau memenuhi setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat ya Tuhan di tengah badai sekalipun ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta Engkau penuhi setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan, dengan urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bisa bertemu, dan saya berharap mendoakan kiranya Bapak Ibu sekalian tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam berkat Tuhan ya, yang melimpah di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. 我们又再见面了，我希望我的祷告，我希望我们大家全部都平安，大家都在神的保护上。 Mari kita buka di Yohanes. 我们来打开我们的圣经，在约翰 Yohanes 福音 pasal 1. 约翰福音第1章。 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35 sampai yang ke-30 sampai yang ke-45 saja. 约翰福音第1章第35到45节。 Yohanes 1 ayat 35 sampai yang ke-45. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia ya, kita baca bersama-sama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ya. 约翰福音第1章35到45节，这里说，在次日，约翰同2个门徒站在那里，他见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊。” 2个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，在哪里住？”耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在那里住。这一天便与他同住。那时夜有深正了。听见约翰的话，跟从耶稣的那2个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”于是领他去见耶稣。耶稣看见他说：“你是约翰的儿子西门，你要成为祭法，
有次日，耶稣想要往加利利去，一见腓利，就对他说：“来跟从我吧。”这腓利是波塞达的人，和安德烈同城。腓利找着那当夜对他说：“摩西在律法上所写的和从先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。” Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah mengenai ada 2 murid ya dari Yohanes Pembaptis. 今天早上我们所要传的就是有2个人，就是就是耶稣的门徒。 Ya, ketika mereka mendengar gurunya yaitu Yohanes Pembaptis itu, ketika melihat Yesus lewat, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." 当他们看了就是这个约翰施洗的门徒看了耶稣，他们就说：“看啊，这就是神的羔羊。” Dan salah satu dari 2 murid itu adalah Andreas. 这2个其中一个就是安德烈。 Nah, siapakah Andreas ini? 安德烈是什么人呢？ Bapak Ibu, dari Injil kita mengetahui bahwa Andreas dikatakan tadi di sana juga dikatakan bahwa dia adalah saudara kandung dari Petrus. 如果我们看见这个安德烈，他就是西门彼得的兄弟。 Dan dia bersama Petrus itu pekerjaannya yaitu sebagai nelayan di Danau Galilea. 他跟彼得2个兄弟就是一个农夫渔夫，对不起，是抓鱼的。 Artinya mereka ini adalah orang yang biasa, ya, mereka bukan orang yang besar. 就是说他们2个是普通的人。 Ya, tetapi mereka adalah orang pekerja keras. 但是他们2个是很勤劳的。 Saya percaya seorang nelayan itu pasti pekerja keras. 我相信这个渔夫呢，他们就是很勤劳的一个人。 Dan Andreas juga termasuk di dalam kelompok murid-murid yang dipanggil yang pertama kali bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. 然后安德烈呢，也是其中一个被呼召的一个人。 Dan dikatakan bahwa Andreas ini sebelumnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. 在这里我们看见安德烈，他就是约翰施洗的门徒。 Ini bisa diduga bahwa Andreas ini orangnya mungkin secara rohani lebih baik dari Petrus, ya. 可以这样说，就是安德烈呢，他的灵性比彼得好一些。 Tetapi sepertinya Andreas ini tidak begitu dikenal dibandingkan dengan Petrus. 但是呢，如果我们再看这个安德烈呢，他跟彼得来比较的话，他没有比彼得更加被人家认识。 Kurang populer dibandingkan Petrus, dibandingkan Yakobus atau Yohanes, ya, yang kita kenal sebagai penulis Alkitab, sebagai pengkhotbah yang hebat, 就是没有 pemimpin jemaat. 被人家认识的意思。 Ya, bahkan mungkin di antara kita juga banyak tidak begitu memahami Andreas. Siapa ini Andreas itu? 然后可能我们其中也还没有清楚谁是安德烈。 Namun kalau kita meneliti siapakah Andreas ini, kita akan menemukan bahwa dia sebenarnya bukan tokoh yang biasa-biasa saja. 但是呢，如果我们更深入的来看我们的圣经，这个安德烈他不是普普通通的一个人。 Boleh dikatakan dialah orang yang pertama yang membawa jiwa untuk Yesus, yaitu saudara kandungnya yaitu Petrus. 他是第一个门徒，就是他带了他的兄弟西门彼得来成为耶稣的门徒。 Jadi Andreas adalah penginjil pertama mungkin dalam sejarah. 可以说安德烈他是其中的唯一，就是带领人来认识耶稣。 Namun memang Andreas ini adalah orang yang boleh dikatakan sederhana. Tetapi di balik kesederhanaannya dia ada banyak sekali teladan yang kita bisa belajar dari seorang Andreas. 但是我们可以看到，这个安德烈他是一个很普通的一个人，但是在他的普通里面，我们可以看到他是一个很伟大的一个人。 Kita melihat bahwa dari apa yang kita baca, yang pertama bahwa Andreas itu begitu punya keinginan yang besar, ya,
punya kerinduan yang besar untuk menemukan siapa sih Mesias itu. 我们看到，这个安德烈呢，他有一个很渴慕的心，就是要来认识谁是这个弥赛亚。 Ya, dan sampai akhirnya dia bisa bertemu Yesus. 到最后，他可以见到耶稣。 Dan tentu pada mulanya Andreas ini belajar tentang Mesias. Ya tentu dia sebagai orang Yahudi, tentu dia belajar dari agama Yahudi. 当然呢，他原本是犹太人嘛，他就是在那边，他去学习，他去认识谁是弥赛亚。 Ya, pengajaran di dalam orang Yahudi itu mereka tradisinya kuat. Mereka mengajarkan dari turun temurun dari rumah ibadah mereka, ya. 因为犹太人呢，他们的习俗就是他会教导他们的孩子们，就是关于这个弥赛亚的来临。 Ya, sejak kecil mereka sudah diajarin oleh Taurat. 从小他们就已经被教导了， Tetapi tidak membuat mereka itu bisa benar-benar bisa mengenal siapakah Yesus itu. 但是这样 Bertemu 的， secara pribadi dengan Yesus. 但是这样的教导不能让他们更认识谁是弥赛亚，谁是耶稣啊。 Dan Andreas punya satu kerinduan yang terus ingin mencari tentang siapakah Sang Mesias itu yang sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. 但是呢，这个安德烈呢，他有一个很渴慕的心，他要去寻找到底谁是这个弥赛亚，谁是这个耶稣。 Sampai akhirnya dia berpikir bahwa gurunya yaitu si Yohanes Pembaptis, mungkin Yohanes ini adalah si Sang Mesias itu. 然后他就想，可能这个他的师傅就是这个约翰施洗，就是这个弥赛亚。 Mungkin dia melihat Yohanes itu begitu berkarisma, ya, pengajarannya begitu luar biasa, akhirnya dia mau menjadi murid daripada Yohanes Pembaptis. 因为他看到约翰施洗，他有这样的教导的方法，这样的美好，然后他就看到他很想要成为他的门徒。 Namun ternyata apa yang disangka ternyata bukan, ya. Yohanes akhirnya dia mengatakan bahwa dia bukan Mesias, dia hanya pembuka jalan bagi Sang Mesias. 然后约翰施洗就对他说，他不是弥赛亚，他就是一个管道，让他的门徒可以知道谁是弥赛亚，谁是真正的弥赛亚。 Dan dia terus mencari, ya, siapakah Mesias itu, dan akhirnya sampailah dia bisa bertemu dengan pribadi Yesus. 然后他这个安德烈，他就是一直在寻找谁是这个弥赛亚，到最后他就遇见到了这个耶稣。 Penantiannya yang begitu panjang akhirnya terjawab ketika dia mendengar Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes gurunya itu melihat Yesus lewat, dia mendengar gurunya berkata, Anak domba Allah. 然后他等了很久，终于等到了这一天，他就是这个约翰施洗，他的师傅对这个安德烈说：“你看，这就是神的羔羊。” Apa yang kita baca ketika dia mendengar gurunya berkata seperti itu, dia bersama seorang murid lagi langsung segera mengikuti Yesus. 我们看，当这个安德烈听了这个约翰施洗说了他就是神的羔羊，他们就跟从了这个耶稣了。 Mereka segera menyusul kemana Yesus pergi. 他们就 Dan dari 跟从， belakang mereka menyusul. 他就跟从了这个耶稣，无论耶稣走到哪里。 Tetapi ketika Yesus menyadari, ya, ada yang mengikutinya, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata apa? Apakah yang kamu cari? Yaitu di ayat yang ke-38 tadi. 然后在38节这里说，耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？” Apakah yang kamu cari? Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang yang mengikuti dia. Salah Yesus- satunya itu ya Andreas. 耶稣就对这两个人说：“你们要什么？” Tuhan Yesus tidak bertanya siapakah yang kamu cari. Yesus- Karena Tuhan Yesus tahu tentu dia mencari, kedua orang itu mencari dia. 耶稣没有跟他们说，耶稣没有问他们你要找谁，因为耶稣本身他已经知道他们要找的就是耶稣嘛。 Dan pertanyaan ini juga bukan berarti Tuhan Yesus itu sepertinya merasa terganggu atau tidak suka kalau diikuti oleh kedua orang itu. 这个不是表现了耶稣不喜欢被跟着、被跟从，不是。 Tetapi pertanyaan dari Yesus itu justru merupakan suatu undangan
ya bagi kedua orang itu. Tuhan Yesus sedang membuka dirinya bagi mereka. 但是耶稣这样问，就是要邀请他们，就是要跟着他的意思， Suatu undangan bagi mereka untuk dapat mengenal Dia lebih dalam lagi. 就是一个邀请，让他们会更认识这个耶稣。 Apa yang kamu cari? Ibaratnya Tuhan Yesus mau kata, ayo, apa yang kalian mau? Apa yang kalian minta dari saya? 因为这里很明显嘛，他就是问了这个两个人，你们要什么？ Ya, pertanyaan ini juga merupakan suatu pertanyaan untuk Tuhan Yesus bertanya bagaimana motivasi mereka dalam mengikuti Yesus. 就是耶稣要知道他们的目的，跟从耶稣的目的是什么。 Dan apa jawaban Andreas dan murid yang satunya itu ketika mereka mendengar Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? 然后这个安德烈怎样回答耶稣呢？ Andreas menjawab, Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? 然后这个安德烈他就问拉比，你要住在哪里？ Ya, Rabi atau Guru, di manakah engkau tinggal? 拉比，你要住在哪里？ Jawaban dari Andreas dan murid yang satu lagi itu menunjukkan bahwa mereka memiliki suatu ketertarikan ya untuk datang untuk mengenal siapakah Yesus itu. 这样的回答就是明显的，这个安德烈他有这样渴慕的心，要跟从了这个耶稣。 Tuhan Yesus dipanggil Rabi atau Guru. Dalam tradisi Yahudi itu, seseorang yang dipanggil Rabi, ya, itu artinya dia itu seseorang yang cendekiawan kalau dalam bahasa kita itu. Seseorang yang dianggap punya ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu dalam hal keagamaan. 拉比的意思 dalam 就是 Taurat. 拉比的意思就是在犹太的那个习俗，就是一个很厉害，他就是知道什么事情的一个人。 Jadi ketika mereka memanggil Yesus sebagai Rabi, artinya mereka ingin belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. 当他们称呼了耶稣是拉比的时候，他们就是想要跟这个耶稣学习他所得到的什么东西。 Bukan hanya memanggil Yesus sebagai Rabi, mereka juga bertanya di manakah Tuhan Yesus itu tinggal. 不只单单称呼耶稣是拉比，他们反而又在问这个耶稣要住在哪里。 Ini artinya mereka itu ingin lebih lama lagi ya, ingin lebih dekat, lebih mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya sekedar berjalan, bertemu di jalan lalu ngobrol-ngobrol lalu pergi. 意思就是说，他们要跟从了耶稣，要更加认识了这个耶稣，不是单单在路上碰见，然后打个招呼就走了，不是这样。 Mereka ingin bergaul lebih dalam, berbincang-bincang, bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. 他们就是要更加认识了耶稣，又是在那里谈话这些东西。 Ini menunjukkan ada satu keseriusan yang begitu besar. 这就是有一个很刻慕的一个心，就是他们要更加的认识了这个耶稣。 Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini mungkin pernah pacaran, ya. 可能在我们当中有谈过恋爱， Waktu pacaran mungkin tanya ke pacarnya, kamu tinggal di mana, nomor HP-mu berapa? Gitu. 当我们谈恋爱的时候，我们就问我们的对方，你住在哪里？你的电话号码是什么？ Itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar serius gitu ya. 这就是意思，我们真正的要认识他， Kita benar-benar serius ingin mengenal orang itu. 就是我们很真正的、真实的要更认识他。 Ya. Seperti begitu juga dengan Andreas dan murid yang satunya lagi itu. 这个就是安德烈跟他的兄弟彼得就是这样问。 Dan benar saja setelah Andreas bertemu dengan Yesus, ya, dia langsung mengalami perubahan. 对，当这个安德烈他遇见了这个耶稣，在他里面，他的生活方式就有很大的改变。 Jika sebelumnya dia memanggil Yesus sebagai Rabi, ya, sebagai guru, 之前安德烈是 orang pandai, cendekiawan. 之前他是称呼耶稣是一个拉比。
Tetapi setelah dia bertemu, setelah dia tinggal bersama Yesus bercakap-cakap, akhirnya dia memanggil Yesus sebagai Sang Mesias. 但是当他跟这个耶稣同住的时候，一起同行的时候，他就称呼了耶稣是弥赛亚。 Akhirnya dia benar-benar menemukan Mesias yang selama ini dia cari. 他就是遇见了他真正要寻找的这个弥赛亚。 Bapak Ibu sekalian, apakah kita yang ada di sini memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang begitu besar seperti Andreas yang ingin bertemu, ingin mencari tahu siapakah Mesias itu? 亲爱的弟兄姐妹们，可能在我们当中，是否我们有这样渴慕的心，要来寻找，好像安德烈他有这样渴慕的心，要来寻找谁是这个弥赛亚？ Kita sebagai orang Kristen tentu kita dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan, ya, di dalam saat teduh kita, apakah benar-benar di dalam hati kita itu ada satu kerinduan yang begitu dalam, yang begitu besar untuk mencari tahu, untuk mengenal siapakah Yesus itu? 我们成为基督徒，当然是否在我们的里面，在我们敬拜的时候，在我们读经的时候，在我们祷告的时候，是否在我们的心里有这样渴慕的心，要来认识谁是我们的耶稣？ Saudara datang ke sini itu karena punya kerinduan untuk bertemu, untuk mengenal dengan Yesus, atau hanya sebagai sekedar rutinitas agama, ya, agamawi? 我们来到教会的时候，是否我们有这样渴慕的心，要来敬拜，来认识我们的耶稣？还是我们来到教会只是因为我们的责任而已呢？ Padahal Tuhan Yesus itu begitu mudah kita temui, ya. 因为耶稣是很简单，我们要去找这个耶稣是很简单的。 Tuhan kita itu begitu mudah kita temui, ya. Berbeda dengan ajaran atau berbeda dengan kepercayaan lain, ya. 耶稣是很简单的，我们要去寻找的一个敬拜，我们要敬拜他是一个很简单的方式，不是像其他的宗教。 Kita ini sebenarnya mendapat anugerah yang begitu, bukan hanya anugerah keselamatan, ya, tetapi juga anugerah di dalam berhubungan dengan Tuhan. 我们真的得到了很大的恩典，不是单单这个救恩而已，但是我们有这个恩典来认识我们的耶稣。 Ya, setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. 每时每刻我们可以来到我们的主的面前。 Bahkan Allah kita sendiri, Dia turun ke dunia, Dia datang untuk menemui orang-orang yang dikasihinya. 不只单单这样，反而我们的神他成为了人，来到这个世上来找我们。 Yesus datang ke dunia, Dia datang untuk merendahkan dirinya, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. 耶稣来到这个世上，谦卑的来到这个世上，就是要让我们有一个很和我们的天父有一个很和好一个的方式。 Bapak Ibu, selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya, Dia begitu gampang ditemui oleh orang banyak. 亲爱的弟兄姐妹，当耶稣有在这个世上的时候，就是一个很简单的方式，很多人可以寻找他。 Tuhan Yesus waktu di dunia ini Dia bukan seperti seorang presiden, ya, dengan pasukan pengaman presiden yang membuat Dia itu sulit sekali dijangkau. 耶稣当他在这个世上的时候，他不好像总统，有很多精兵，有很多的警察，就是包围了他，不是这样的人。 Tuhan Yesus begitu merakyat, ya, bahkan orang-orang bisa memegang jubahnya. 耶稣呢，就是一个普通的一个人，什么人都可以碰他。 Ya, jadi Dia begitu gampang ditemui selama Dia ada di dunia 就 ini. 是一个很简单的方式，就是我们要见他的时候，当这个耶稣在这个世上，这是一个很简单，我们可以见他的。 Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang selalu setia beribadah, orang yang mau memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, orang yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. 亲爱的弟兄的姐妹们，一个人他是比如对不起，一个人他如果有一个很刻薄的心，要来寻找耶稣，他要来谈话、祷告、敬拜耶稣的人， Orang-orang seperti inilah yang akan bertemu dengan Tuhan. 就是这样的人，他可以遇见到了耶稣。
Orang seperti inilah yang akan memiliki pengenalan dalam tentang Tuhan. 就是这样的人，他才有这样渴慕的心来认识这个人。 Dan orang seperti ini juga lah yang akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. 就是这样的人，他才可以感受到耶稣在他身上的动工。 Jadi Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ya, maka hidup kita akan dipuaskan. Tuhan Yesuslah sumber dari segala sesuatu. 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们遇见了耶稣，在我们的身上就会有一个满足。 Jika kita memiliki satu kerinduan yang begitu besar, ya, keinginan yang begitu besar untuk bertemu dengan Tuhan, itu akan membuat kehidupan kekristenan kita itu lebih berkualitas. 当我们有这样渴慕的心来遇见到我们的耶稣，我们的生活的方式行为就会有很大的改变。 Membuat penyembahan kita kepada Tuhan itu lebih berkualitas. 让我们的敬拜就是敬拜耶稣有很大的品质。 Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kerinduan, 反而如果我们没有这样渴慕的心的话， keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, 就是渴慕来遇见耶稣的话， maka setiap ibadah, ya, setiap kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya hanya sekedar rutinitas saja. 就是说我们来敬拜，我们所做的一切，就是好像是我们的一个责任而已。 Ya, tidak akan membawa dampak yang besar, pertumbuhan yang besar bagi kita. 不能带到我们是一个更不一样的一个行为，一个改变的态度。 Bapak Ibu, kerinduan akan Tuhan itu adalah suatu keinginan yang untuk bertemu, untuk memiliki, untuk mengenal dan melibatkan segala kegairahan kita untuk bertemu dengan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们有这样渴慕的心，我们要认识我们的耶稣的话，我们的生活呢就会有一个不一样的这个改变。 Ada gairah yang begitu besar yang tidak tergoyahkan. Ya, kita selalu rindu ingin bertemu dengan Tuhan. 有一个心态，就是很想要去寻找。 Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki kerinduan seperti itu? 问题我们 Keinginan seperti itu. 问题我们要怎样来去行，才会得到这样的一个行为呢？ Cara supaya kita bisa memiliki kerinduan seperti itu yaitu kita harus senantiasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. 第一个方法就是我们要有一个心，要渴慕来寻找、来爱我们的耶稣。 Kita harus punya kasih kepada Tuhan. 我们要有爱， Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. 我们要爱我们的主， Seperti sepasang kekasih yang saling mengasihi. 就好像两个情侣，他们互相的相爱。 Kalau saling mengasihi, tentu di dalam situ ada kerinduan untuk ingin bertemu. 如果互相爱的话，当然了，在他们的生活方式就是很想遇见。 Ya. Dengan kasih membuat kita itu rindu kepada seseorang. 爱呢，就是要让我们有这样渴慕的心来更加的遇见我们的情人。 Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 我们爱我们的主，是因为我们的主先爱我们。 Saya sadar bahwa dulu saya ini orang berdosa, dulu saya ini jahat, ya. Dulu saya ini orang terhilang. 以前我是一个罪人，以前我是一个迷路的一个人。 Saya dulunya pantasnya dihukum. 我以前是被惩罚的一个人。 Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi saya, Dia mengangkat saya, menyelamatkan saya dan menebus saya. 但是因为主爱我，他就把我拯救了。 Maka sekarang saatnya bagi saya untuk membalas 然而现 kasih 在 Tuhan 就 yang 是， begitu besar di dalam hidup saya. 然后现在就是要来报答我的主，来爱我的主。 Kalau kepada manusia saja kita tahu bagaimana cara membalas kebaikan seseorang kepada kita.
如果我们跟人，我们知道怎样去报答人的时候， apalagi kepada Tuhan seharusnya lebih dari itu ya, artinya lebih dari kepada manusia kita lakukan. 更何况跟我们的神，我们要更加的报答他。 Jadi Bapak Ibu, kasih mula-mula itu, kasih apa? Cinta mula-mula kita kepada Tuhan itu haruslah senantiasa kita jaga, jangan sampai luntur. 所以我们起初的爱，就是起初爱着我们的主的时候，这个心态我们不要把它毁灭。 Itulah kunci supaya kita bisa memiliki kerinduan, keinginan yang besar, selalu ingin bertemu mengenal Tuhan. 这就是我们要更加认识我们的主的一个方法。 Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan di dalam satu hari ya, seberapa banyak kita selalu berkata bahwa Tuhan, saya rindu kepada Engkau. Setiap pagi kita datang, apa yang kita cari? Apakah kita mencari Tuhan? 所以我们大家要来思想一下，我们这一天是否我们有这样渴慕的心，要来寻找我们的耶稣。 Bapak Ibu sekalian, seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan itu dapat dinilai dari bagaimana ya kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. 我们有多大渴慕要寻找我们的耶稣，就是看我们的行为一举一动，我们每天的生活。 Itu tidak bisa dibohongi. 这是不能欺骗的。 Nampak dari kehidupan saudara sekalian, kehidupan kita sehari-hari itu bisa dinilai apakah saudara itu benar-benar punya kerinduan kepada Tuhan. 在我们每天的行为，我们就可以看到是否我们有这样渴慕的要来寻找我们的耶稣，寻找我们的主。 Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin merasa sudah mulai agak luntur, mari kita sama-sama kembali kepada kasih mula-mula. 亲爱的弟兄姐妹们，如果现在我们感到有退步的话，我们要回到我们起初爱我们的主的一个心。 Berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun dan minta kembali kasih mula-mula itu. 我们要来到神的面前，求神来怜悯我们，我们回到我们起初爱他的一个心。 Nah, teladan yang kedua dari Andreas yaitu teladan akan kesungguhan di dalam dia mengikuti Tuhan Yesus. 第二，我们要来学习安德烈的，就是我们要看他怎样来跟着这个耶稣。 Ketika Andreas mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, Andreas langsung mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. 当这个安德烈听了这个约翰施洗对他说这是神的羔羊的话，他就没有去想什么东西了，他就跟从了这个耶稣。 Andreas tidak menunda-nunda ya, nanti aja atau besok aja, tetapi dia langsung mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. 安德烈呢，他没有去想什么东西，他没有延迟时间，他就是在那个时刻就跟从了耶稣。 Bahkan dia dengan rela ya, dia meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki ya, pekerjaan dia sebagai nelayan ya, kemapanan dia tinggalkan semuanya, dia langsung mengikuti Tuhan Yesus. 安德烈他就是一个心态，他就是放着他之前的工作，他之前所拥有的东西，他就跟从了耶稣。 Dia mau meninggalkan kehidupan dia yang lama dan dia mau mengikuti Yesus untuk dapat satu kehidupan yang baru. 他要放下他之前的生活方式，然后他就跟从了耶稣，要得到一个新的生活方式。 Coba Bapak Ibu sekalian coba pikirkan, kenapa Andreas bisa begitu nekat, begitu berani? 我们大家来想一下，这个安德烈他为什么有这样的一个心？他要就是放下他所拥有的，然后跟从耶稣呢？ Coba Bapak Ibu pikirkan, seandainya Bapak Ibu saat ini sudah mapan gitu ya, sudah kaya raya, sudah punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, tiba-tiba datang seseorang yang agak kere gitu kan, suruh saudara ikut dia, kira-kira saudara mau ikut tak? 我们来想一下，如果这个是我们的话，我们已经拥有了屋子、车子，我们有很多
多的财富的话，突然间有来了一个人，就是普通的一个人，然后邀请我们跟从他，放下我们所拥有的，是否我们要呢？ Saudara rela tidak meninggalkan semua itu, mobil saudara, rumah saudara, perusahaan saudara. 是否我们愿意放下我们所拥有的东西呢，来跟从他呢？ Itu sesuatu yang sangat berat, ya, sesuatu yang sangat berat sekali untuk dilakukan. 这是一个很沉重的一件事情，我们要去做的。 Tetapi kenapa Andreas bisa melakukan seperti itu? 但是为什么安德烈他可以这样做呢？ Satu alasan, 只有一个原因， karena fokus hidupnya itu adalah untuk mencari Sang Mesias. 因为他的目的，他的目标，他就是要寻找这个弥赛亚。 Sejak muda dia itu fokus hidup dia itu adalah untuk mencari siapa Sang Mesias itu. 在他年轻的时候，他的关注，他的焦点就是要寻找谁是弥赛亚。 Fokus hidup dia itu bukan pekerjaan dia sebagai nelayan, mungkin bukan rumah dia, ya, bukan keluarga dia, bukan uang dia atau apa dia. Itu bukan fokus hidup dia sebenarnya. 他的焦点呢，不是在他的家，不是在他的家人，他的财富不是。 Yang selalu ada di dalam pikirannya yang dia renungkan tiap hari yaitu saya ingin bertemu dengan Mesias. 在他的脑海里，他只是想要见这个弥赛亚。 Inilah yang selama ini dia cari, dia inginkan di dalam hidup dia. Bukan harta, bukan apa pekerjaan dia. 这是他所要寻找的一件事情，而不是他的工作这些。 Dan selama apa yang dia sudah pikirkan ini akhirnya digenapi, akhirnya dia bertemu dengan pribadi Yesus. 他所想的这个事情呢，然后就是成全了，他就是遇见到了这个耶稣，就是这个弥赛亚。 Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia dengan totalitas dia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. 当他遇见了这个耶稣，他就是把他的一切生活交托在这个跟从了这个耶稣，到最后。 Menurut tradisi sejarah kekristenan, ya, 如果我们看这个基督徒的历史， Andreas itu meninggal disalib. 安德烈死去是被钉在十字架， Disalib di daerah Yunani. 就是Di daerah Yunani, ya. 就是在希腊那边。 Jadi akhir hidup Andreas itu dia sungguh-sungguh totalitas mengikuti Tuhan Yesus. 如果我们看这个安德烈呢，他的生活呢，他就是完完全全的跟从了耶稣， Bahkan sampai dia disalibkan. 就是到最后他就是被钉在十字架。 Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah memutuskan kita mau mengikuti Tuhan Yesus, maka mengikut Tuhan Yesus itu adalah suatu totalitas. 亲爱的弟兄姐妹们，如果我们有这样的决定的心，就是要跟从我们的耶稣，我们要把我们所拥有的一切交托跟从了耶稣。 Tuhan Yesus gak interest ya dengan orang yang hanya mau setengah-setengah ikut dia. 因为我们的耶稣他不喜欢这个一半一半的要跟从他的。 Tuhan itu interest kepada orang yang sungguh-sungguh totalitas mengikuti dia. 我们的主他比较喜欢有这个全心的跟从他的人。 Totalitas di dalam meninggalkan hidup masa lalu kita yang lama, lalu kita hidup baru bersama dengan Tuhan. 就是全心放下我们旧的生活方式，然后来跟从他有这个新的生活。 Jadi Bapak Ibu, 所以亲爱的弟兄姐妹们， semua jemaat yang di sini mau kita menjadi pengikut Tuhan yang totalitas? 是否我们要用全心来跟随我们的主呢？ Ya, jangan kita sisa waktu hidup kita jangan kita sia-siakan. Ya. 不要我们剩下的这个时间，我们就是把它乱用这样。 Pakailah untuk
totalitas di dalam hidup mengikuti Tuhan. 我们要好好来使用我们剩下的时间，就是完全全心的跟随我们的耶稣。 Dan hal yang ketiga teladan dari Andreas yaitu bahwa Andreas begitu bersemangat, begitu bersukacita ketika dia menemukan Mesias, dia juga memberitakan Mesias itu kepada orang lain, yaitu kepada Petrus. 第三，我们看到这个安德烈，当他遇见了耶稣，他有这样的喜乐，然后他就是带领了他的兄弟，就是西门彼得来认识了这个耶稣。 Jadi sejak perjumpaan pertama dia dengan Yesus, Andreas langsung memiliki kerinduan untuk mengenalkan Sang Mesias ini kepada Petrus. 当这个安德烈他第一次遇见了这个耶稣，他在身上他有这个精神，要更加来带领其他人来认识耶稣。 Karena pemberitaan dari Andreas lah akhirnya Petrus bisa mengenal Tuhan Yesus. 因为这个安德烈来带这个西门彼得来认识了耶稣，所以这个西门彼得才可以有这样的心态来认识。 Andreas yang sepertinya orang yang sederhana akhirnya bisa melakukan sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang besar di dalam kehidupan Petrus. 这个普通的安德烈，他就是当他遇见了这个耶稣，他的生活方式就改变了，他就是有这样刻苦精神来带领这个西门彼得来认识耶稣。 Yang dilakukan Andreas hanya menceritakan pengalaman dia bersama dengan Tuhan Yesus. Kami telah menemukan Sang Mesias itu. 安德烈他的方式，他就是做一个见证，就是他生活的见证，他就是跟别人说他认识了这个弥赛亚。 Jadi Bapak Ibu bersaksilah kepada orang lain apa pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Itulah kesaksian yang paling berharga, yang paling baik. 所以说我们要做一个见证呢，就是我们要见证了我们跟我们的主一个生活的一个方式来做一个见证。 Kalau saudara merasa saya belum begitu mengerti Alkitab, belum begitu mengerti doktrin atau apa-apa, saudara lalu merasa rendah diri, tidak berani bersaksi, itu salah. 如果我们觉得我们还没有认识我们的圣经，我们没有这样读圣经的话，然后我们没有这样的这样来去传讲神对别人的话，这是一个错误。 Saya percaya setiap kita di sini pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 我相信我们这里的人，我们在这里基督徒的人，我们当然有一个经验，我们怎样来依见到我们的耶稣，我们的 Maka 神。 kesaksian yang efektif adalah ya saksikan saja pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. 就是这样的经验，我们可以来做一个见证，跟别人做一个见证，让这个人可以认识我们的主。 Itu yang Tuhan rindu kita lakukan sebagai anaknya. 这就是我们的主所渴慕，让他的儿女们可以这样的一个见证。 Jadi Bapak Ibu, dari teladan Andreas ini kita belajar bahwa siapapun kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. 所以在安德烈的身上，我们可以学习到，无论我们是什么人，我们都可以做一个见证，让别人可以认识我们的主。 Ya, kita tidak perlu menjadi orang yang hebat, ya, orang yang pintar ngomong baru kita bisa bersaksi bagi Tuhan. 我们不用要成为了一个很厉害说话的一个人，或者一个很厉害的人，我们才做见证给别人，不用。 Bapak Ibu mungkin di antara pernah mendengar tentang Billy Graham. 亲爱的弟兄姐妹们，可能在我们当中有听过这个 Billy Graham。 Ya, kalau ada yang tak tahu mungkin bisa search di Google atau di YouTube. 如 Siapa itu Billy 果 Graham? 不知道的话，我们可以我们在那个 Google 可以寻找，或者在 YouTube 可以寻找谁是 Billy Graham。 Billy Graham itu dia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa, ya. Bukan hanya dikenal secara dunia. Di Amerika dia dikenal sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan
Presiden Amerika selalu dalam pemilihan presiden Amerika itu selalu meminta nasihat dari Billy Graham. Billy Graham 呢，他是一个很厉害的一个传道人，就是全国人都认识他。在美国，在还没选总统的时候，这些总统们他就会来邀请这个 Billy Graham。Tetapi Billy Graham bisa begitu hebat, ternyata itu tidak terlepas dari ada seorang yang namanya Edward Kimball。但是这个 Billy Graham 的他可以变成这样的出名的话，他在背后有一个人，就是支持他的人，就是 Edward Kimball itu hidupnya beda zaman dengan Billy Graham. Edward Kimball 他就是跟这个 Billy Graham 就是不一样的年代。Ya, Edward Kimball ini orang yang sederhana, dia seorang guru sekolah minggu, tugas dia mengajar, ya, mengajar firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Edward Kimball 他是一个主的教导主的学生的一个人，普通的一个人。Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang anak remaja yang miskin, ya, yang bekerja di toko sepatu. 然后他遇见了一个年轻人，就是一个很贫穷的一个人，他工作在一个做这个鞋子的一个人。Orang bilang, wah ini orang miskin, masa depannya pasti suram. 人人都说他是一个很贫穷的一个年轻人，他没有美好的一个生活。Ya, tetapi Edward memberikan kabar baik, ya, yaitu kabar tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus kepada anak remaja yang miskin ini. 但是这个 Edward 呢，他就是传讲福音给这个年轻人。Dan anak yang miskin ini namanya adalah D.L. Moody, ya. 这个年轻的孩子他是 D.L. Moody。 Akhirnya dia bertumbuh, dia menjadi seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. 然后他长大的时候，他就成为了一个很厉害的一个传讲人。 Dan suatu ketika D.L. Moody berkhotbah di sebuah chapel yang sederhana. 然后有一天，就是这个穆迪他在一个普通的一个教会传讲的时候， Di dalam chapel itu ada seorang pemuda, ya, pemimpin muda-mudi yang bernama F.B. Meyer, ya. 然后在这个小普通的一个教会呢，有一个年轻人，他就是 Meyer。 Dia terinspirasi dengan pengajaran dari D.L. Moody dan akhirnya dia juga menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. 然后他因为看了这个穆迪，他就是看到这个穆迪有这样的教导，然后他就变成了就是第二个的穆迪，就是变成一个很厉害的一个传讲人。 Kemudian F.B. Meyer ini pergi ke Amerika, kemudian dia berkhotbah di suatu kota di Amerika. 然后这个梅恩他就去美国，他也是传讲神的话。 Dia memberikan tantangan pelayanan kepada para pengkhotbah muda. 他就是来一个教会，就是邀请了这些年轻的人。 Salah satunya yaitu Wilbur Chapman, ya. 唯一的就是这个 Wilbur Chapman。 Kemudian Chapman ini pun menjadi pengkhotbah yang hebat selanjutnya. 然后这个 Chapman 他也是成为了一个很厉害的一个传讲人。 Kemudian dalam pelayanannya si Chapman ini dibantu oleh seorang, ya, yang bernama Billy Sunday. 然后这个 Chapman 呢，他的背后有一个支持他的，就是叫了 Billy Sunday。 Karena kedekatannya dengan Chapman, akhirnya Billy Sunday pun menjadi pengkhotbah yang hebat. 然后因为他们两个有亲密的关系，所以这个 Sunday 呢，他也是变成了一个很厉害的传道人。 Billy Sunday membawa ribuan orang datang kepada Kristus. 这个 Billy Sunday 他带领了几千个人来相信耶稣。 Kemudian di dalam satu pelayanan, ya, ada sekelompok anak muda, mereka mengundang orang datang. Kemudian ada seorang anak muda yang bernama Mordecai Ham. 然后在一个传讲的时候，布道会的时候，有一些年轻人，就是叫这个 Mordecai 的，
Setelah dia mendengar apa yang diajarkan oleh Billy Sunday, dia pun terinspirasi, akhirnya dia menjadi pengkhotbah yang sangat luar biasa. 当这个莫德开听见了这个三妹所传讲的福音的话，他就有一个渴慕的心，他就成为了一个很厉害的传道人。 Kemudian pada tahun 1932 ada seorang remaja berusia 16 tahun dengan badannya yang tinggi, kurus. 然后在1932年，有一个年轻人，16岁，他的身高很高。 Di dalam sebuah pelayanan yang dilakukan oleh Mordekai, 当在一个侍奉的时候，就是在这个莫德开的侍奉的时候， remaja ini selalu datang di dalam setiap pelayanan dari pendeta Mordekai ini. 这个年轻人他就是每次都会参加。 Dan remaja ini adalah Billy Graham. 这个年轻就是 Billy Graham。 Ya, jadi si remaja yang 16 tahun ini, 这个16岁的年轻人， akhirnya menjadi seorang penginjil, pengkhotbah yang bahkan lebih hebat, lebih luar biasa daripada orang-orang sebelumnya. 变成了一个很厉害、很出名的一个传道人。 Bahkan dikatakan, ditulis bahwa Billy Graham itu berkhotbah untuk 100 juta orang. 在报纸上还是在电视上，就会成为了这个 Billy Graham 已经带领了100万，不是100 juta orang. 1亿的人来认识耶稣。 Itu jumlah yang sangat besar, ya. 1亿是一个很大的数目，1个亿。 Kita melihat bagaimana pelayanan dari seorang guru sekolah minggu yang sebenarnya kelihatannya orang-orang biasa. 我们来看，从这个普通的一个主的崇拜的老师， Tetapi melalui pelayanannya melahirkan pengkhotbah dari generasi ke generasi, bahkan akhirnya lahir seorang pengkhotbah yaitu Billy Graham. 但是从他的教导呢，就是生出了很多的一个厉害的传道人，然后到最后就是有了这个 Billy Graham。 Kita melihat juga apa yang dilakukan Andreas terhadap Petrus. Ya, Andreas tidak merasa iri, tidak merasa kecewa kenapa Petrus yang merasa Petrus lebih hebat dari dia, lebih terkenal dari dia. 我们看这个安德烈，他没有这样的心态，他就是没有这样嫉妒的西门彼得，因为西门彼得到最后比这个安德烈更出名、更厉害。 Saya percaya pasti Andreas bangga dengan Petrus. 我相信这个安德烈他一定很骄傲，对这个彼得， Dia tidak iri hati. 他没有一个 Dia 嫉妒的 tahu 心， panggilan dia. 因为他知道他被招呼的时候。 Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Andreas, seorang nelayan yang sederhana tetapi dipakai Tuhan begitu luar biasa. 所以我们要来学习这个安德烈，他如何是一个我们来看，他是一个普通的人，但是被神那么大的使用。 Karena dia punya kerinduan begitu besar, selalu ingin mencari tahu siapa itu Mesias. 因为他有这样刻苦的心要来寻找谁是弥赛亚。 Kemudian dia mendedikasikan hidupnya sungguh-sungguh totalitas di dalam mengikuti Tuhan Yesus. 然后他就把他完全的生命都跟从了耶稣。 Dan bahkan dia juga ingin agar orang lain, bahkan saudaranya Petrus, untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 然后他也是想要其他的人来认识耶稣，也包括这个西门彼得他的兄弟。 Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini, kita pasti bisa seperti Andreas. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我相信我们大家也可以像这个安德烈。 Dan pasti Tuhan punya panggilan khusus kepada setiap kita yang ada di sini. 然后我们的主呢，也是会有其他的呼召方式来呼召 Kalau 我 kita 们。 sungguh-sungguh, kita pasti akan melihat bahwa hidup kita bisa punya arti, bisa menjadi berkat bagi orang lain. 如果我们真真实实的来认识我们的主的话，我们的生活就会变成一个祝福的管道给别人。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. 主啊，我们感谢你， Firman-Mu hari ini mengingatkan kami ya Tuhan. 你今天的话来教导我们。
bahwa Engkau sudah menebus hidup kami, 因为你已经拯救了我们， bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri lagi ya Tuhan, 我们的生命不是单单给我们而已， tetapi hidup kami adalah kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. 但是我们的生命要交托在你荣耀的身上。 Tuhan, biarlah kami menjadi murid yang sejati ya Tuhan, yang seperti Andreas Tuhan, 主啊，我们要成为好像安德烈这样的门徒， yang begitu sederhana tetapi dengan totalitas dia mengikuti Tuhan Yesus. 他是一个普通的人，但是他完全的把他的生命交托在你的手 Bahkan dia 中， menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudaranya ya Tuhan. 然后他也变成了你的祝福的一个管道。 Itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kami yang ada di sini, 这是我们大家所渴慕的一个心， supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, 直到我们可以成为你的儿女， bukan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. 不是普普通通的一个门 Tuhan 徒。 ampuni kami Tuhan, biarlah kami senantiasa menjaga kasih mula-mula di dalam hidup kami Tuhan. 主啊，求你怜悯我们，因为我 Jangan 们 sampai 想要 kasih mula-mula itu luntur 我 Tuhan. 们要一个起初爱你的一个心， Tetapi justru semakin besar ya Tuhan. 直到我们起初爱你的心越来越大。 Terima kasih Tuhan. 感 Terima 谢 kasih. 你，感谢你主。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Haleluya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa persembahan kepada Bapak Apu, kami persilakan. Baik, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini, begitu juga yang beribadah online di rumah. Marilah kita bersatu hati masuk di dalam doa, karena kita percaya dalam kehidupan kita Bapa di surga selalu melindungi kita. Baik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di mana pada hari siang ini kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, keluarga lewat pribadi keluarga kami yang hadir di sini, begitu juga yang ada di rumah. Terima kasih juga atas perlindungan Bapa hingga pada siang hari ini kami boleh bertemu di dalam ibadah siang ini bersama saudara kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di mana siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita hidup kami. Firman-Mu lah yang menguatkan setiap hati kami, yang membangun hati jiwa kami selalu hadir dalam hadirat. Kami mau Tuhan di dalam kehidupan kami seperti Andreas tadi dan teman-temannya selalu rindu datang ke hadirat. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini, itu juga yang di rumah, kami bersatu hati, selalu hidup kami bangun pagi, kami selalu mau datang ke hadirat-Mu, bahkan bukan hanya di gereja setiap minggu, kami mau datang ke hadirat-Mu kalau setiap saat kami ingin bertemu dengan, berbicara dengan melalui doa. Terima kasih Bapa yang firman-Mu pada siang ini yang disampaikan saudara kita dan Bapak aku yang terjemah Kau berkati mereka, biarlah pakai mereka dimanapun mereka berada dalam ibadah.
Bapak pendeta hambamu yang tidak hadir pada siang ini, Bapak, dan Engkau sertai dia, lindungi dia, berkati dia, keluarga dia. Kami tidak pernah lupa juga akan pendeta Ali yang ada di Korea. Bersama istri dan anak juga, Bapak. Engkau berkati Korea. Terima kasih, Bapak. Semua jemaat yang hadir maupun tidak hadir pada kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapak. Buat muda-mudi, Bapak, kami serahkan berkah dalam tangan, pergumulan mereka, pekerjaan mereka, sekolah pendidikan mereka, masa depan mereka, Bapak. Biarlah Bapak, biar Kau campur tangan, Bapak. Bagi saudara-saudara kami yang masih menganggur dan belum punya pekerjaan, Bapak, biar Kau buka jalan, Bapak. Jangan bantu anak-anak sekolah minggu, biar mereka di sekolah maupun melalui guru sekolah minggu maupun melalui ibadah online atau di gereja, Bapak, anak-anak sekolah minggu, biar Bapak berkata sertai mereka. Biarlah melalui ibadah ini dimanapun berada mereka boleh sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mereka boleh mengerti dan percaya dan akan takut akan Engkau dan menghormati Engkau dan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak Yesus. Saudara-saudari kita yang sudah memberikan persembahan juga kami serahkan di keluarga kami dan mereka ke dalam tangan Bapak. Berkati kami seluruh jemaat yang di sini maupun yang di rumah yang melalui persembahan ke rekening bank, Bapak Kau berkati mereka juga, lindungi mereka juga, keluarga pribadi mereka. Berkati pekerjaan kami, kehidupan kami, usaha kami, Bapak kami serahkan dalam tangan. Kita terima kasih juga Bapak, Kaulah lindungi kami dari segala penyakit khususnya COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara yang terjangkit penyakit COVID-19 ini, Bapak, kami mohon Kau pulihkan. Terima kasih juga bangsa dan negara kami di dalam keadaan aman, khususnya Pulau Batam. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Bapak. Berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami yang bermacam-macam suku dan agama. Biarlah melalui pemimpin negara kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin dan beserta jajarannya, Bapak, biar Kau pakai mereka untuk memimpin negara ini menuju ke negara yang aman dan damai. Berilah kuasa kepada mereka, biarlah kehendak-Mu, Bapak, Kau memimpin mereka, memimpin negara ini sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dan permohonan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin lagi beri kesempatan saya untuk bersaksi karena ini benar-benar saya alami bersama istri saya. Dalam minggu ini juga saya dan istri karena saya percaya dan ini memang perlindungan Tuhan. Lagi kita berharap kepadanya, Dia selalu, Bapa di surga selalu menurut kita. Beberapa hari yang lalu setiap pagi saya bangun jam 6 dan istri saya dari jam 6 lewat. Karena setiap hari itu saya ke pasar untuk mencari gas. Memang pada pagi hari itu rencana saya mau beli tabung gas karena gas memang sudah waktu itu sudah susah mau dibeli. Nah, saya tidak sadar rupanya ada bunyi gas kuat dan ada bau gas, tapi saya sama sekali betul-betul saya bilang masih saya tidak ada mendengar. Tapi kayaknya bau gas kayaknya seperti ada, tapi saya nggak begitu ini. Nah, coba bayangkan Bapak, kalau misalnya saya berubah pikiran, saya tidak jadi ke pasar, saya hidupkan gas. Boleh jadi atau apa yang terjadi pada saya
Nah, sekiranya kalau istri saya yang tidak mencium bau gas dan tidak mendengar gas itu, kalau seandainya saya tidak belum pulang, dia pula yang menyalakan gas itu, apa yang akan terjadi? Ini semuanya adalah pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga saya berpesan kepada bapak-bapak ibu yang di rumah, kalau ada gas kita hati-hati, tapi selalu berharap pada Tuhan. Percayalah, Bapa di surga selalu melindungi kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati hari ini sehingga kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Pengumuman kita hari ini, ibadah di gereja offline dan ibadah online tetap kita lakukan pada pukul 10 pagi, berjalan seperti biasa. Jika jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah offline saat ini ingin bersama-sama untuk beribadah di tempat ini secara kita offline, bisa mendaftarkan diri lewat WA. Namun tetap kita akan mengikuti setiap protokol yang ada, protokol kesehatan. Yang kedua, untuk minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin mau mengikuti ibadah secara online, bisa mengambil roti dan anggurnya di gereja, atau mungkin bisa menghubungi pelayan Tuhan di tempat ini untuk diantarkan bila memang tidak memungkinkan untuk mengambil ke gereja. Baik, ibadah doa Biston Rabu pada malam hari pukul 19.30 kita akan buka kembali. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu mau kita bersama-sama berdoa untuk gereja ini, untuk bangsa ini, mari kita hadir pada doa Biston pada hari Rabu pukul 19.30. Lalu untuk persembahan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kita secara online, bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang sudah ada di warta gereja atau yang ada di slide. Baik, mungkin ini pengumuman bagi kita pada minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Allah yang mengasihi kita, yang memberkati kita pada hari ini. Biar kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai dan sejahtera dari Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dengan pribadi Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.